Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Kita sambung kuliah kita dalam bab pengeluaran di bawah subtajuk reka bentuk pengeluaran. Baik, reka bentuk pengeluaran ini melibatkan satu proses mereka cipta konsep sesuatu produk dan penilaian dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematik, termasuklah penggabungan pengetahuan dan teknologi untuk mencipta produk. Ini bermaksud dalam penghasilan suatu produk, pihak pengurusan syarikat ataupun kilang ataupun firma mesti mengenal pasti apakah bentuk yang paling sesuai dibangunkan bagi menyesuaikan dengan produk yang nak dihasilkan. Dari segi susun atur kilang, dari segi penggunaan bahan mentah, dari segi pekerja, jenis mesin yang digunakan, teknologi apa yang nak dipakai dalam penghasilan produk perlu dikenal pasti dalam reka bentuk pengeluaran mengikut reka bentuk yang kita akan pelajari. Dalam silibus kita terdapat 3 reka bentuk pengeluaran, iaitu simplification, standardization dan modular. Saya akan menjelaskan satu persatu bagi setiap reka bentuk pengeluaran ini. Bagi simplification, reka bentuk simplification, ia bermaksud reka bentuk pengeluaran yang mengurangkan kepelbagaian dalam proses pengeluaran kepada proses pengeluaran yang lebih ringkas dan mudah. Maksudnya daripada bentuk yang kompleks kepada bentuk yang lebih mudah. Iaitu kalau proses pengeluaran tersebut panjang, dia akan dipendekkan. Kalau bersifat teknologi yang manual kepada teknologi pengkomputeran ataupun robotics, daripada banyak fungsi kepada sedikit fungsi di dalam penghasilan produk tersebut. Reka bentuk simplification dapat mengurangkan kepelbagaian dalam proses pengeluaran, mempercepatkan penghasilan produk, mengurangkan kos dan meningkatkan kualiti produk. Sebagai contoh, kita lihat kepada evolusi teknologi mesin pencetak. Yang di atas sekali itu adalah mesin pencetak yang paling awal yang menggunakan kaedah manual, yang mana drums, roller untuk mencetak dapat dilihat, dan kita menggunakan kaedah manual, iaitu dengan memusingkan enko yang berada di sebelah mesin tersebut. Lepas tu dipermudahkan sedikit dengan menggunakan kaedah elektrik, tapi masih lagi menggunakan roller yang kita dapat lihat. Lepas tu evolusi yang semakin simple, yang mana semua peralatan berada di dalam kotak pencetakan tersebut. Dan yang terakhir yang dapat kita lihat di bawah itu, fungsinya adalah lebih daripada satu. Selain daripada mencetak, boleh membuat salinan pendua dan juga boleh stapler penghasilan daripada pencetakan tersebut. Jadi kita dapat lihat bahawa evolusi teknologi ini semakin hari semakin mudah dalam penghasilan sesuatu produk. Dan saya juga boleh bagi satu contoh yang lain. Kalau kamu dapat mengikuti evolusi penghasilan kereta keluaran Perodua yang bermula dengan kereta-kereta kompak seperti kancil dan kelisa. Selepas dua jenis kereta tersebut dihasilkan dalam model yang hampir sama, mereka memperkenalkan model yang berikutnya, iaitu Viva. Dalam penghasilan Viva, Perodua mempunyai pilihan untuk mengekalkan kancil, kelisa dan menambah satu lagi barisan produk, iaitu Viva. Tetapi Perodua mengambil konsep simplifikasi, iaitu mempermudahkan produk dengan menamatkan model kelisa dan juga kereta kancil. Selepas itu, Perodua memperkenalkan pula
model ASIA. Walaupun Pro2 boleh mengekalkan model Viva, tetapi dia menamatkan model Viva untuk mengelak kompleksiti di dalam penghasilan produk, sebab produknya adalah hampir sama, dan dia mereka cipta satu lagi model baru iaitu ASIA. Ini merupakan salah satu bentuk simplification juga. Yang kedua ialah standardization, iaitu penghasilan produk dalam bentuk yang seragam dari aspek ciri produk, saiz dan kualiti. Yang ini boleh kamu lihat banyak produk-produk yang berada di pasaran yang mempunyai ciri-ciri seperti standardization dari segi pembotolan, pelebalan, pembungkusan, ingredient, kualiti yang sama. Ia dapat diwujudkan keberkesanan dan keucapan mengurangkan kos inventory, menyebabkan masa pekerja dan penggunaan peralatan secara optimal. Jadi dalam proses ini, pihak pengelola boleh menggunakan teknologi terkini seperti computer aided design dan computer aided manufacturing, iaitu dalam menggunakan kaedah pengkomputeran dan juga robotik dalam penghasilan produk. Jadi produk yang dapat dihasilkan tadi adalah samalah. Tapi kamu boleh lihat juga produk-produk yang tak sama ni sebagai perbandingan, seperti produk-produk EKS, enterprise kecil dan sederhana, yang mana produk-produk ini dihasilkan dalam bentuk yang berbeza dari segi reka bentuk dan juga pembungkusan. Contohnya macam keropok leko, keropok keping, belacan, yang mana walaupun industri yang sama, tetapi kualiti, saiz, berat dan pembungkusan agak berbeza sebab mereka tidak menggunakan konsep standardization. Dan kita boleh lihat contoh di sini pengecas bateri telefon. Pengecas bateri telefon ni adalah hampir sama bagi semua keluaran Samsung, tetapi boleh digunakan pada model-model yang berbeza, cuma yang berbezanya ialah kabel untuk pengecas tadi. Dan yang ketiga ialah reka bentuk modular, iaitu penghasilan beberapa komponen yang boleh ditukar ganti kepada penghasilan produk-produk yang berbeza. Dalam bahasa yang mudah, komponen yang sama dapat digunakan dalam produk yang berlainan. Contoh di sini ialah seperti McDonald dan Burger King yang menggunakan cheese, lettuce, buns, sausage, pickles, meat patties and french fries dalam penghasilan menu-menu yang ditawarkan kepada pengguna. Contohnya macam cheese. Cheese adalah cheese yang sama tetapi digunakan dalam kepelbagaian penghasilan produk. Seperti line-line yang terdapat di dalam production penghasilan burger. Jadi dalam bahasa yang mudah juga kita boleh katakan komponen itu dibina dalam satu bentuk tetapi digunakan dalam kepelbagaian jenis keluaran. Jadi saya rasa cukup dulu untuk setakat ini berkaitan dengan reka bentuk pengeluaran yang melibatkan simplification, standardization dan modular. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.